Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengiktiraf pencapaian Amiriyah Arab Bersatu UAE dalam mentransformasi ekonominya serta menzahirkan ucapan tahniah atas kejayaan UAE dalam menganjurkan Expo 2020 Dubai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022 The World Government Summit 2022 atas jemputan His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi yang berlangsung di DP World Arena. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan cabaran-cabaran seperti isu-isu politik, ekonomi dan sosio yang kian meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ini termasuk kesan pandemik COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini serta mengganggu ketenteraman. Walau bagaimanapun, rakyat dan kerajaan telah menyesuaikan diri dengan cepat dan memberikan tindak balas terhadap cabaran-cabaran sedemikian. Menyentuh mengenai kepentingan untuk membentuk kerajaan masa hadapan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan bahawa revolusi industri keempat akan membawa kepada perubahan dalam membentuk dan peranan kerajaan, ekonomi dan infrastruktur. Oleh itu, UAE sedang merajui kerajaan-kerajaan masa hadapan seperti merintis beberapa bidang seperti tenaga yang boleh diperbaharui dan mengetengahkan peranan belia sebagai pemimpin masa hadapan yang akan mewarisi serta melaksanakan dasar-dasar permulaan yang dirangka pada masa ini. The youth and women of today, being future leaders, will need to adapt current policies to meet the challenges and demands on their times. Distinguished participants, in this era of globalization, it is important for governments and leaders to work together, including through regional cooperation. The UAE has done very well to promote collaboration amongst its component states for the economic prosperity of their peoples. Similarly, ASEAN is working together to facilitate rapid economic development and address key issues faced by the global community, including climate change. Brunei Darussalam aims to host the ASEAN Center for Climate Change, representing a hub on climate change matters in the region. Mengenai keamanan dan kestabilan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ianya adalah penting bagi meneruskan kemajuan ekonomi untuk menjamin masa hadapan generasi akan datang ke arah yang lebih cerah. Baginda juga mengungkap petikan sabda daripada pengasas Amiriyah Arab Bersatu, His Highness Almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, iaitu sejarah adalah rangkaian peristiwa yang berterusan. Masa kini hanyalah lanjutan dari masa lampau. Therefore, there is an ongoing need to instill appreciation for peace in our youth, since their experiences of the world are vastly different to those before them who have seen war and conflict. In conclusion, as we look to the future, I believe it is important to maintain our common resolve in ensuring a better life for our peoples and for a peaceful and prosperous world. The challenges of past years have highlighted the importance for government to be well prepared and responsive. Sebelum berangkat menghadiri sidang kemuncak dunia 2022, The World Government Summit 2022,
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and ruler of Dubai yang berlangsung di Dubai Exhibition Centre. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di North Hall Dubai Exhibition Centre dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Gargawi, Minister of Cabinet Affairs of the United Arab Emirates. Semasa majlis perjumpaan ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan His Highness membincangkan mengenai usaha mempertingkatkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara, meningkatkan tahap perdagangan dan memudahkan kerjasama antara pelabur dari negara Brunei Darussalam dan Emiria Arab Bersatu dalam bidang perkhidmatan keuangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat melawat Pavilion Emiria Arab Bersatu di mana baginda berkenan mendengar sembah taklimat daripada pengurus pavilion dan seterusnya melawat koleksi pameran di pavilion berkenaan. Pavilion negara tuan rumah di Expo 2020 Dubai yang membawa tema Land of Dreamers Who Do. You can see the children running all over. It's real sand from our desert. During those hard times. Pameran antara lain mengetengahkan kisah warga pelaku perubahan yang menjiwai semangat UAE dan meneruskan legasi yang ditempa oleh pemimpin asal UAE, His Highness Almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pengasas Emiria Arab Bersatu. You can see these pictures. It's very hard. They documented in Snapchat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke Opportunity District bagi melawat di Pavilion Negara Brunei Darussalam yang mengetengahkan wawasan Brunei 2035, Bank Islam Brunei Darussalam, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei dan juga dipamerkan barangan daripada 22 pengusaha tempatan mikro, kecil dan sederhana. Semasa di pavilion ini, baginda mendengar sembah penerangan daripada Dayang Fadzila binti Abdul Rahman, pengurus pavilion. Very nice, and that's our most expensive display because we tell a lot of everybody. So before this is also very popular spot for visitors to come in your Di bawah tema Brunei Darussalam 2035 Bridging to the Future, Pavilion Negara Brunei Darussalam bagi Expo 2020 Dubai memberi peluang bagi perusahaan-perusahaan, institusi-institusi dan syarikat-syarikat tempatan dalam mempromosi dan memasarkan produk dan perkhidmatan masing-masing di pasaran antarabangsa. How long you been working for? The product pun macam makanan dan sebagainya. So 700,000 insyaAllah. Ya, Thank you very much. Coming to our pavilion. Yeah. It's a nice location. Yes, the first one.
Semasa keberangkatan kerja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Dubai, Emiria Arab Bersatu, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah menandatangani satu memorandum persefahaman dengan Kerajaan Emiria Arab Bersatu, iaitu memorandum persefahaman mengenai the recognition of certificate issued under the provisions of the International Convention on Standards of Trading, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended. Memorandum persefahaman tersebut merupakan satu usaha untuk mengembangkan dan membangunkan industri maritim negara Brunei Darussalam dari segi sumber manusia. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Manakala Kerajaan Emiria Arab Bersatu diwakili oleh Tuan Yang Terutama Suhail Muhammad Al-Mazruai, Menteri Tenaga dan Infrastruktur Emiria Arab Bersatu. Thank you. This is hopefully the beginning of many cooperation. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 6 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 1 kes berada dalam kategori 5. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan 3 kes telah meninggal dunia. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 787 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 132,981 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 671 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BroHealth. Manakala 116 adalah dari hasil 1,665 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 918 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 126,760 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 6,015 kes. 96 kes aktif di hospital-hospital, manakala 5,919 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.6% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana satu daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pengetahuan bagi peningkatan kefahaman mengenai isu-isu pertahanan dan sekuriti tempatan dan antarabangsa serta potensi untuk meluaskan kerjasama keselamatan antara dikongsikan semasa Forum Putrajaya 2022 yang berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC. Turut digariskan kepentingan adaptasi kepada realiti sekuriti semasa dalam pembangunan kerjasama awam dan tentera serta anjakan paradigma media sosial dan kesannya terhadap peperangan dan konflik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke forum tersebut Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Forum bertema Shared Regional Responsibility itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia. Terdahulu, Menteri Pertahanan kedua telah mengadakan perjumpaan 2 hala semasa sesi sarapan pagi bersama Tuan Yang Terutama Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura. Juga hadir Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, dan Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyumbangkan RM80,100 bagi mengadakan majlis-majlis keagamaan dan aktiviti takmir di masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara di sepanjang bulan Ramadan. Majlis penyampaian sumbangan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyerahkan sumbangan tersebut kepada para imam dan pegawai masjid. Sumbangan adalah sebahagian usaha menyokong peranan masjid dalam meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam.
Juga hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Johan Peradon Fotografi sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38 menerima hadiah. Peraduan dianjurkan oleh Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Gambar bertajuk Mari Selfie Bersama Bersatu Hati Semangat Kemerdekaan membawa pulang wang tunai RM1,000 beserta sijil penghargaan. Kaedah merekod dan melaporkan transaksi penerimaan hasil kutipan zakat fitrah yang diperkenalkan oleh Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dengan menggunakan sistem teknologi maklumat dihasrat dapat mempermudahkan lagi tugas para amil dalam menyediakan laporan secara sistematik. Perkara tersebut dijelaskan semasa majlis penyampaian tauliah amil zakat fitrah dan zakat harta kepada amil-amil yang dilantik di seluruh negara bagi tahun 1443 Hijrah hingga 1444 Hijrah. Majlis diadakan di Masjid Suri Sri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Penyampaian sijil tauliah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Tahun ini, 348 orang amil dilantik bagi 142 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Juga hadir Abang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, Setiausaha Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB. Majlis yang sama juga diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup. Penyampaian sijil tauliah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Di daerah Belait pula, majlis berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam. Penyampaian sijil tauliah disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Manakala di Masjid Hasan Al-Bolkiah daerah Tutong, penyampaian sijil tauliah amil disempurnakan oleh Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Di daerah Temburong pula, majlis menerima sijil tauliah diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Penyampaian sijil tauliah amil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Jabatan Daerah Temburong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan kempen kebersihan dan penanaman pokok di sekitar bangunan jabatan-jabatan kerajaan di Pekan Bangar. Menyertai kempen, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Aktiviti tahunan ini merupakan salah satu usaha untuk membudayakan kepentingan menjaga kebersihan dan menyokong inisiatif protokol hijau. Melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Daerah Temburong akan menanam sebanyak 124 pokok yang dihasratkan bagi pengurangan jejak karbon di negara ini. Juga menyertainya Ahli Majlis Mesyuarat Negara.